Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Perjalanan Hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung pada muka surat 17 di dalam riwayat Ibnu Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala di dalam riwayat Ibnu Hisham daripada Ibnu Ishaq menyebutkan bahawa Jibril datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam semasa baginda sedang tidur di dalam gua Hira dengan membawa sebuah bijana daripada sutera yang di dalamnya ada sebuah kitab. Lalu Jibril berkata, bacalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun membacanya. Selepas itu dia, yakni Jibril alaihi salam, menghilangkan diri daripadaku dan aku pun terjaga daripada tidurku. Maka seakan-akan tertulis di dalam hatiku sebuah kitab. Kemudian katanya lagi, lalu dengan tergesa-gesa aku pun keluar hingga sampai di pertengahan bukit itu. Tiba-tiba aku terdengar satu suara dari langit menyeru, wahai Muhammad, engkau Rasulullah dan aku adalah Jibril alaihi salam. Kemudian katanya, yakni kata Jibril alaihi salam, lalu aku mengangkat kepalaku, yakni kemudian katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengangkat kepalaku ke langit sambil melihat, maka tiba-tiba ternampak Jibril dalam bentuk seorang lelaki yang dua kakinya tersusun rapi di langit sambil berkata, wahai Muhammad, engkau Rasulullah dan aku Jibril. Baginda lalu menceritakan lagi, aku terpaku di situ melihatnya, tidak bergerak ke depan dan ke belakang. Dan apabila aku memalingkan mukaku ke arah lain, maka di sana juga ternampak rupanya yang sama. Akhirnya aku terus dalam keadaan yang begitu, tidak berganjak ke depan dan ke belakang, hinggalah datang kepadaku utusan daripada Khadijah untuk mengambilku. Jadi dibicarakan di sini di antara detik-detik awal baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Ada beberapa riwayat yang sebelum ni kita dah baca, dan malam ni pun riwayat yang lebih kurang sama yang nak membicarakan keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyiduna Jibril alaihi salatu wassalam. Dan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam disebutkan dalam riwayat di antaranya Jibril alaihi salatu wassalam apabila dilihat satu kepak dia sahaja boleh menutupi 7 petala langit, 7 petala bumi, satu kepak saja. Ini disebutkan juga dalam kitab Kashful Ghaibiyah yang membicarakan tentang perkara-perkara yang gaib. Maka menjadi kewajipan kita beriman dengan wujudnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerja kita doa malaikat mata aku benar.
Malaikat ada rambut ke tak ada rambut, malaikat ada makan ke tak makan, itu bukan persoalan yang kita kata pokok, tetapi yang usulnya, yang hakikatnya menjadi kewajipan mempercayai wujudnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berapa bilangan para malaikat? Wallahu a'lam, terlalu banyak bilangan dia. Sehingga kan ada ulama mengatakan setiap tumbuh-tumbuhan ada penjaga dia. Kalau pokoknya ada dalam kampung tersusun ni 30 pokok, barangkali 30 malaikat yang jaga, bahkan lebih daripada 30 tu. Apapun wajib beriman adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adapun orang yang mula-mula beriman dan memeluk Islam adalah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, ataupun orang kata Siti Khadijah. Siti Khadijah tu daripada kalimah sayyidati, kekasihku, orang yang aku sayang, orang yang aku cinta. Jadi selalu orang sebut Siti, Siti Nurhaliza, biar gitulah. Nah, maklum balik lagi Pak Long panggil Siti, bukan bini nombor 2 dah, maklum lah tu. Tapi tak tahu juga mau kalau bini dia nombor 2 nama Siti, nasib badan dah terkal dia. Contoh. Contoh. Baik. Orang hak mula-mula sekali beriman daripada kalangan wanita, iaitulah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha, iaitu siapa? Isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang mana Khadijah radhiyallahu taala anha ini bukan di antara seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Satu. Yang kedua, orang kaya. Yang ketiga, keturunan yang baik-baik. Mak bapak dia orang-orang yang baik-baik, yang saleh dan salihah. Orang-orang yang keturunan dia baik-baik. Dan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha di antara wanita yang menjadi kegilaan ramai lelaki di Makkah Al-Mukarramah pada ketika itu. Dia kaya raya. Maka di sini nak menunjukkan bahawasanya orang perempuan boleh buat bisnes dah, maklum orang perempuan boleh buat bisnes dah. Boleh buat. Kuih pau ada di luar noh. Saya pergi bisnes di luar. Contohlah. Contoh. Boleh bisnes dah? Boleh bisnes. Dan nak menunjukkan bahawasanya Islam mengangkat martabat orang perempuan. Nak bahang molek ni malung. Islam apabila diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Islam meninggikan martabat dan kedudukan orang perempuan. Kerana di sana ada pahaman-pahaman yang mereka ini mengingkari kemuliaan dan kehebatan orang perempuan itu sendiri. Antaranya tamadun Yunani misalnya, tamadun Rom, dan juga pahaman-pahaman Hindu yang terdahulu. Antaranya mereka mengatakan bahawasanya orang perempuan ini adalah apa dia? Jelmaan ataupun keturunan syaitan, laknatullah alaihim ajma'in. Nah, jadi bila orang perempuan ni keturunan setan, setan ni baik ke tak baik? Setan ni tak baik. Jadi bila setan tak baik, orang perempuan pun daripada keturunan syaitan, maka orang perempuan tidak boleh dilepaskan begitu sahaja, melainkan kerja dia duduk dalam rumah sahaja. Apa-apa pergaulan luar, dia nak kerja, dia nak berniaga, dia nak buat melatang pak, tak boleh sama sekali. Pasal setan, bukan boleh duduk dengan orang. Tentu. Yang kedua, mereka mengatakan bahawasanya orang perempuan ini mendatangkan kecelakaan ataupun nak tengok celaka tak celaka, mau kalau ada perempuan celaka binasa kita. Maka ini akidah jahiliah dan akhirnya mereka membunuh bayi perempuan hidup-hidup, termasuklah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Bunuh anak dia hidup. Yang ketiga, orang perempuan tidak mendapat hak yang sewajarnya. Yakni kalau suami dia mati, dia tak dapat harta pusaka. Tak dapat harta pusaka. Tapi bila datangnya Islam, isteri pun dapat bahagian dia. 3. Yang keempat,
orang perempuan mengikut fatwa Kristian Protestan. Kristian Protestan dia ada mazhab-mazhab Protestan, Metodis, Katolik dan sebagainya. Antaranya dalam salah satu fatwa Kristian Protestan, mereka mengatakan bahawasanya menjual orang perempuan itu hukumnya dibenarkan oleh agama ataupun kepercayaan mereka. Makna dia orang perempuan ni nak jual tang mana pun boleh jual. Mau nak serah kat jantan mana pun boleh serah. Tidak menjadi masalah. Pak. Yang kelima, sebelum kedatangan Islam, maruah orang perempuan tidak diangkat bahkan dijijak begitu sahaja, iaitu pada orang perempuan dijadikan sebagai bahan pemuas nafsu ataupun kita kata istilah pelacur GRO kelas VVVVIP. Kelas VVIP punya. Jadi pelacur. Dan mereka ni orang perempuan, suami ataupun orang lelaki boleh menikah dengan mereka banyak mana bini dia nak ada. Sehingga kan dalam riwayat mengatakan ada seorang lelaki yang bini dia 20 dan ke atas. Ni cempoy memang. Makan kunyit hitam banyak ni. Nak minum kopi kunyit hitam banyak. Antaranya saya lah. Kan? Bukan untuk beranak tu. Dah untuk apa? Untuk kita buat kerja tak lagi mengantuk dan sebagainya. Antaranya khasiat untuk tenaga lelaki. Tu suara derah. Tu suara derah kunyit hitam punya pasal ni. Kan? Bukan suara saya derah. Contoh. Itu asbab dia. Jadi apa dia? Orang lelaki boleh menikah lebih daripada seorang, bahkan lebih daripada 20 orang bini dia. Dia boleh cerai dan boleh rujuk bila-bila masa saja, walaupun perempuan tu tak terima dia. Wajib dia kena terima dan sah mengikut kepercayaan mereka. Tapi bila Islam macam mana? Islam angkat darjah orang perempuan. Hatta dalam Quran ada satu surah yang namanya surah An-Nisa, surah perempuan. Dalam Quran ada satu surah namanya surah An-Nur, cahaya. Yang mana di awal pembukaan surah An-Nur itu Allah Ta'ala mengangkat martabat orang perempuan. Ni di antaranya. Semalam saya ulas di Masjid Jami'ul Badawi. Dalam Islam, orang perempuan yang mereka mengatakan daripada kalangan setan, Allah Ta'ala jawab balik dalam surah An-Nisa, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah Ta'ala kata apa? Hei orang-orang beriman, ketahuilah bahawasanya kami jadikan kamu semua daripada satu rumpun, satu puak saja. Mu jantan pun daripada manusia, mu betina pun daripada kalangan manusia. Ini di antara bentuk Allah memuliakan orang perempuan. Dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala menceritakan antaranya apa dia? Nak jaga maruah orang perempuan, antaranya diperintahkan kepada hamba Allah yang mukminah, yang muslimah, apa dia? Menutup aurat mereka, menutup pada bahagian dada. Orang lelaki dia tak tengok telinga perempuan, memang tak nampak pun. Tak ada orang lelaki dia tengok telinga perempuan dia jadi short karan pelik. Tak ada. Pasal apa hang jadi dah aku tengok telinga seksi ingat tak ada pelik sangat lantar aku ni wajah putih. Nah, dia tengok hak lain. Tengok hak mana? Patut faham sudah. Tak duduk abang benda apa. Nah, dia tengok pada bahagian-bahagian yang tertentu, maka ketika itu dia akan share, dia akan karan positif, negatif nanti main. Pasal apa? Sebab ada perasaan lagu tu. Tapi bila main Islam, suruh tutup aurat, tak nampak bentuk badan, tak nampak warna kulit, tidak mendedahkan, yakni tidak menonjolkan benda-benda yang menarik minat, yang menimbulkan syahwat, maka Islam menjaga. Hatta nak masuk rumah pun Islam ajak kita. Takut nampak aurat orang perempuan ataupun aurat orang lelaki. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, kata Allah. Allah kata, hei orang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, jangan kamu masuk rumah orang yang mana rumah itu bukan rumah kamu, selain pada rumah kita lah.
Jangan masuk haram, tak boleh hukum dia. Hatta tasta'nisu, sehinggalah kamu diberikan keizinan. Yang kedua, sehinggalah tuan rumah tu rela kamu masuklah rumah dia. Nampak tak? Kerana apa diletakkan kerelaan hati? Cukup sekadar dia bagi gerilek kita masuk, cukuplah. Tetapi ulama nak bagi tahu kat kita, Allah nak abad kat kita, tak semua orang dia terima kita masuk rumah dia dalam keadaan rela hati. Ada hak terbazar. Dia kata kawan ni tiap-tiap tang nanti main rumah aku, dah main duduk depan pagar bagi masuk biar dia kata apa pula. Dia rela, tak rela. Dalam hati tak rela, walaupun duk balut sebatang sama geng. Walaupun duk balut sama geng, tapi dia tak rela dalam hati dia. Dia ni pak tahu tiap hari habis minyak aku dah lah baru beli pau kat Ustaz Aiman. Mana mau beli dia 4 biji dah. Contoh. Nah, maka kata Al-Allamah Al-Maududi rahmatullahi alaih, tasta'nisu makna dia bukan minta izin saja, tetapi makna dia juga perlu kepada kerelaan hati tuan rumah, barulah dia seronok layan kita, barulah dia syok nak tuang yaktir kat kita, barulah dia seronok sembang dengan kita, barulah tenang hati dia. Ini Islam aja. Nah, Islam aja sampai tahap wa tusallimu ala ahliha. Jangan duk masuk begitu saja, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berapa kali? 3 kali salam. 3 kali salam. Dalam riwayat kata salam pertama bila saya pergi rumah, maklum contoh, Assalamualaikum, saya bagi salam. Apa yang diajar oleh agama? Yang pertama yastansitun, bila orang bagi salam kali pertama, yastansitun, duk sengak. Jangan duk jawab keluar, duk sengak lo. Yang kedua, apa yang berlaku? Yang bila bagi salam kali yang kedua, yastaslihun. Assalamualaikum. Kali kedua, yastaslihun. Apa dia? Disebutkan, tengok dulu siapa main. Ustaz Aiman. Dia main dengan anak dia. Ni bini hak mana pula main ni? Ada contoh. Ni bini dia hak lama betul. Yang buat pasal ni adalah ni mak soleh. Bini saya tengok balik lagi lena lillah salam pun tak bagi, minta izin budak dah. Dah contoh. 2. Kali ketiga bagi salam pada dia yu'zanun aw yaruddun. Bila dia bagi salam kali ketiga, barulah terpulang pada tuan rumah nak bagi masuk ataupun tak mau bagi dia masuk. Maka ulama bahas pula, apa hukum bagi salam pergi rumah orang, apa hukum minta izin masuk rumah orang. Ulama kata hukum bagi salam sunat saja. Adab nak mengharmonikan suasana pergi rumah orang. Adapun minta izin, hukum dia wajib. Kerana bagi salam bukan maksud minta Assalamualaikum kedegung masuk rumah kita. Tu bukan minta izin, tu bagi salam. Nak abang kata dia main. Tapi kalau minta Assalamualaikum, Haji saya nak masuk boleh tak? Saya nak masuk ni boleh ke tak boleh? Minta izin. Kita tuan rumah waktu tu, maka Sat tunggu Sat, nak pakai baju Sat. Sat saya nak pakai nak tutup aurat Sat. Minta izin. Maka minta izin wajib. Nah, gitu. Islam ajar kita sampai tahap tu maklum. Begitulah. Nah, Islam mengangkat darjat orang perempuan. Hatta nak masuk rumah pun Islam nampak lagi benda hak lebih luas. Takut-takut sagi isteri kita tak tutup aurat dan sebagainya. Anak dara kita tak tutup aurat dan contoh-contoh yang lain. Nah, ada orang tanya, Ustaz, apa hukum budak-budak nak kena bagi salam tak? Nak minta izin tak masuk rumah. Kalau budak yang tak baligh lagi, tak tertakluk hukum pada dia. Nah, dia tak arti nak fikir. Tara hak dah umur 80 mu tak arti fikir masuk suka ya, tambah cucu umur 3 tahun memang telah lagi dah. Baik. Anak ni dia kena minta izin masuk bilik mak pak dia, terutamanya anak kita di rumah 3 waktu dia kena minta izin. Kena abang kat dia lah, abang nak masuk bilik abah kena minta izin, waktu-waktu ni minta izin. Dia kata kalau selain waktu ni boleh dah tak minta izin. Tak, 3 waktu ni hak penting lah. Selainnya kita kata jarang-jarang berlaku. Bila? Subuh. Waktu subuh ataupun sebelum subuh. Pasal apa waktu subuh, sebelum subuh anak nak masuk bilik kita, dia nak kena habang tu, dia ketuk pintu, ayah cik nak masuk ni boleh tak? Pasal apa? Kerana waktu subuh tu ataupun sebelum subuh, suami dan isteri dia tidur. Barangkali tidur tu dia duduk dalam keadaan yang bagaimana, wallahu a'lam. Mungkin terdedah aurat dia ke,
ataupun malam tu panas ke aircon buat perangai ke dak bergaduh laki bini ke apa ke, habis jadi gumena pun tak tahu dah bilik tu. Jadi anak kena minta izin ayah, cik nak masuk dalam bilik ni boleh tak? Awak dah cik nak salam mak nak pergi sekolah. Contoh, misalnya waktu subuh. Yang kedua waktu zuhur kena minta izin. Minta izin. Sebab apa? Sebab waktu zuhur ni waktu selalu orang rehat. Kita lah rehat balik kerja dan sebagainya, misalnya balik surau, panas-panas apa semua, duk rehat. Bila rehat tengah hari ni kita tak pakai jubah. Ada hak duk di sini rehat tengah hari pakai jubah? Ada tak? Pakai jubah bos serban, bos semua pegang kilit kitab ada? Tak ada. Masuk apa cakap ni pun. Kan? Kita pakai baju biasa-biasa saja. Barangkali pakai baju, tak pakai baju, barangkali bogeceng terus. Barangkali. Jadi kalau masuk tak bagi salam, tak minta izin, anak buka, qalu inna lillahi tu. Faham tak? Nampak aurat mak dan bapak dia. Dan yang ketiga waktu Isya. Tak gini. Sat gini minta izin. Nah, sebab apa? Waktu malam dan juga waktu siang, zuhur tadi bukan selalunya, kadang-kadang si suami dan isteri ada hajat masing-masing. Hajat apa? Ikut suka lah hajat apa pun. Tapi waktu tu dia waktu yang emergency, kecemasan. Kalau si bapak ni masuk bilik, pi tekan kunci pak, anak dia kata, pak duk perasan nak boleh hadir pula seorang lagi ni. Nampak tak? Jadi mak pak tu dia tak kunci pintu supaya anak tak fikir hak pelik-pelik Nah, maka dia tak kunci pintu, tutup gedegung tu saja. Anak nak masuk, dia boleh pulang terus, tapi dia ada minta izin. Itu di antara benda-benda yang Islam ajak kita, terutamanya inilah Islam mengangkat darjat orang perempuan. Baik, kemudian anak bapa saudaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidatuna Khadijah wanita pertama beriman dengan Nabi. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu kanak-kanak pertama beriman dengan Nabi yang pada ketika itu baru berumur 10 tahun. Kemudian disusuli oleh pembantunya, siapa? Rasulullah, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah kahwin dengan Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Pembantu Nabi SAW, dapat anak namanya Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi wanita pertama Sayyidatuna Khadijah, kanak-kanak pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pembantu Rasulullah iaitu Zaid bin Harithah. Yang ketiga lelaki dewasa iaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Adapun orang yang mula-mula memeluk Islam dari kalangan hamba adalah Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Habsyi ni mana malum? Habasyah, Ethiopia pada hari ni, orang kulit hitam. Kulit dia hitam. Antara sahabat yang hitam, Bilal bin Rabah kita sebut dah. Yang kedua Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang ketiga Sayyiduna Julaibib radhiyallahu taala anhum. Tiga orang ni antara sahabat yang TikTok punya kulit dia hitam. Walaupun hitam kulit mereka, tetapi mereka ini dirindui oleh Nabi SAW. Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, di antara amalannya selepas dia ambil wudu, dia akan semayang 2 rakaat salat sunat wudu. Maka baginda menyatakan, aku mendengar tapak kaki Bilal berjalan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mati lagi, tapi duk bunyi syahadah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz dia hitam, tetapi ketika mana hari kewafatan dia bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Bergegar arasy Allah, sedih para malaikat alaihimus salatu wassalam. Yang ketiga Sayyiduna Julaibib, satu orang pemuda yang miskin, yang tidak berharta, tetapi dia mati pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kenyataan tersebut, jelaslah bahawa Khadijah lah
yang mula-mula beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak ajak apa maklum? Nak ajak kat kita seorang suami dia perlukan pertolongan daripada isteri. Maklum kena tolong Pak Long. Saya, bini saya kena tolong saya. Abang-abang, ayah-ayah, bini kita kena tolong kita. Dan nak ajak juga bahawasanya walaupun orang lelaki ni dia kuat, gagah, perkasa, tak semua benda kita boleh buat. Dia masak reti tak masak? Boleh lah cara-cara kita, Maggi, buah telur, lepas tu makan ayak tu ya. Tapi nak suruh buat hak renyah-renyah reti tak? Barangkali tak pandai. Nak kena buka YouTube dulu 14 kali buat baru jadi. Tu pun hangit tengah belengong. Tu pun hangit setengah belengong. Jadi ada hak orang lelaki reti buat, ada yang tak reti buat. Suruh jahit lencana baju anak ngah. Tak tahulah jadi ikut mana. Hak patut duduk ke bawah, naik ke atas. Lambang Malaysia tu kan, dia kalih naik ke atas. Nama anak nama Zulkifli. Zulkifli pikuk tu. Boleh kat pak dia jet pikuk lain. Jadi kepli flu pula tahu nama anak tu. Pasal apa? Bukan kepakaran kita. Bukan tak ada hak reti, ada yang reti tapi tak banyak. Sedekah baju. Sedekah baju. Maklum suami kita sedekah baju tak? Tak berani nak abang tak. Berani abang tadi dia tak beli pau pakai tak makan malam ni. Contoh. Baju. Ayah-ayah termasuk saya lah. Sepanjang kita menikah berapa kali sedekah baju bini kita. Tambah jubah hak ada manik. Ya Rabbi Ta'ala. Hak tu paling stres. Maklum jangan duk pakai manik banyak sangat maklum. Stres maklum. Jangan duk pakai hak manik banyak sangat. Senang hak ada manik ni senang sedekah kalau tahu cara. Dia tak boleh letak misalnya ni kita punya bot kita tu. Kan? Bot hak bentuk macam dengan apa ikan apa tu, ikan yu tu kan. Ambil orang itulah kan. Kalau ada manik dia tak boleh angkat pi buah terus tu tak boleh. Dia kena serelum masuk. Serelum masuk. Sedekah hak atas dulu. Tarik biar kedut hak bawah ni, buah hak atas dulu. Saya kalau sedekah jubah bini saya, bukan takut bini dah. Bukan takut takut bini apa ni. Supaya reti. Reti mana lah nak tahu kalut-kalut ke apa kan. Tarik kita sedekah hak atas. Tang ni pun saya sedekah. Walaupun duduk dalam. Ada orang perempuan dia sedekah hak baju lelaki dia tahu mana. Lelaki dia pakai tain dalam. Dia sedekah parah butang 1, 2, 3, 4. Butang tu ada 6. Hak 2 bawah tak sedekah. Sedekah apa? Duduk dalam juga. Kau orang nampak pun berkira apa? Bukan tang ni dah nah. Bukan tang ni. Cerita ni Amerika Syarikat sana tu. Belah Washington tu. Dia kira duk gelak di belakang tu barangkali pernah buat tu. Pernah buat tak ulung? Tak pernah buat. Alhamdulillah. Bagus sungguh orang kampung tersusun ni. Tersusun sungguh mereka. Dia 2 bawah tak ni dah. Lepas tu sedekah kat tepi. Tulang. Orang perempuan dia ada tulang jubah dah tepi tu kan. Tulang jangan duk tekan tulang. Nampak menyegan. Kalau saya lah. Masing-masing orang tak kira. Kata kat kami menyegan. Tak. Saya jenis lagu tu. Saya. Jadi tang tulang tu pak. Bagi elok. Bagi tekan sama tang tulang tu. Tang tulang hak tepi ni. Bagi elok tu. Biar jubah tu dia bulat elok gitu. Kalau tak pun dia tak jadi 4 sagi. Tahu tak dong? Maklum duk engguk-engguk tu dia lah tu. Kan? Dia tak jadi 4 sagi. Ni kalau hak ada apa? Hak ada manik koran segala mereka tu. Paling stres sedekah apa dia? Iaitulah depa punya kain selendang. Ya Rabbi Ta'ala. Hak jenis siap dah tu. Sekejap lagi tarik kau ni dia keluar kono, tarik kono dia keluar kau ni. Dah kali sedekah ni riah ni tak boleh sedekah. Apa dia tu? Diajak kepada kita disiplin. Orang perempuan dia tolong orang lelaki dia tolong orang perempuan. Gitu. Saya cerewet lagi baju-baju ni. Pi di kedai tempah baju herot palabo pun saya pi komen 200 hang main balik. Hang buat bagi elok balik. Tak kira dah. Hang toke besar, toke kecil sama ya. Pasal apa? Kita bayar
bayar duit. Nama tak betul. Tuduh bubuh nama Awhabak nama Aiman, dia buh Aimani. Aimani ada kepatut buh gitu. Nah, muka handsome lagu ni, nama pula dah lagu tu. Saya kata buang nama ni, you tukar poket baru. Oh, you tukar poket baru kena tambah 50. Ini kain mahal. Siapa jahit? You jahit ke? I jahit. You jahit kan? You jahit, you buat. You tak mau jahit, I report to polis tu. Oh, tak apa. Kita buat bagi jalan punya. Pasal apa? Pasal kita nak pakai. Kita nak pakai. Hak meleweh, saya tak mau. Sudah bak dah kat bini saya. Seluang satu line. Tak mau 3 line. Pasal saya berkaya hendak. Satu line saja. Belakang, tang punggung tak mau ada line. Setengah orang nak tarik sampai ke atas tu, masing-masing kreativiti lah tu. Kalau dia syok pakai lagu tu, tak apalah. Tapi saya, bawah pada punggung, tak ada line. Tang punggung, tak ada line. Dua-dua belah, tak ada line. Depan sampai ke atas ada line. Itu style saya. Boleh tak tu belum? Boleh no? Boleh. Baik. Dan disebutkan lagi di sini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salat pertama bersamanya pada hari Isnin, manakala pada masa itu 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Siapa punya sembahyang ni? Sembahyang iaitu syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Hak ni lah orang Melayu kita duk pegang pela. Mayang 2 tu ya. Malam tak payah mayang dah. Kira siang tu buat lohok saja 4. Lepas tu tak payah dah lah. Dia pasal apa? Dia jamak siap-siap dah. Dia jamak siap-siap dah. Jadi ikut syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Walaupun beza syariat tapi usul apa? Dia punya ibu syariat itu tidak lain dan tak bukan membawa kepada tauhid akan Allah Subhanahu wa taala. Beza pada syariat saja. Tak beza pada akidah. Kena faham ke molek orang tu. Nabi Musa ajak kaum dia beriman pada Allah. Nabi Adam ajak kaum beriman pada Allah. Nabi Isa ajak kaum beriman pada Allah. Semua Nabi ajak kaum beriman pada Allah. Cuma syariat berbeza-beza mengikut kesesuaian kaum mereka masing-masing. Contoh kaum Nabi Allah Musa alaihi salam, apa pantang larang mereka? Antaranya kalau baju kena najis, basuh pun tak dikira. Kena kerat, kena potong, palang dengan kain pula. Palang dengan kain baru pula. Kalaulah yang tu ada dalam syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak-agak baju kita malam ni berapa banyak tampung duk kena. Maklum. Tak boleh menyegak lah cerita dia maklum. Pi kenuri belah tiap kambing. Jahit pula lempak pi selai. Lepas tu pi pula burung berak pula. Baru beli hak ni lofa punya selendang. Baru nak jeruk sari. Allah kena buang pula dah. Tempek tak cantik pula. Nampak tak? Maka Allah Ta'ala buat sesuai dengan umat masing-masing. Tu antaranya lah. Baik. Ketiga, kemudian setelah itu terhenti wahyu buat seketika. Dalam kaitan ini terdapat perbezaan pendapat tentang berapa lama masa terputus wahyu itu. Pendapat yang paling lamanya 3 tahun. Manakala yang paling kurangnya selama 6 bulan. Dan yang terakhir inilah yang sahih. Yang kuatnya 6 bulan. Dia punya lepas turun 5 ayat pertama, turun pula surah selepas tu, berapa bulan? 6 bulan. Walaupun ada pandangan kata 3 tahun, tapi pandangan yang kedua lebih kuat mengatakan 6 bulan. Apa hikmah dia? Apa hikmah dia? Diberhentikan wahyu selama 6 bulan. Kerana kata ulama, nak melahirkan rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, nak melahirkan rasa cintanya kepada wahyu dan menunggu-nunggu bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu antara hikmah dia. Baik. Sesungguhnya keberhentian wahyu itu sangat mendukacitakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hampir-hampir baginda hendak keluar dari rumah ke gunung kemudian terjun dari puncaknya kerana menyangka bahawa Allah telah membencinya setelah dipilih untuk membawa risalah yang mulia. Di sini dia ajak kita.
Diajak kita apa maklum, Nabi bila mana terputusnya wahyu selama 6 bulan, Nabi duduk tak senang dah. Apa yang nak diajak oleh Allah dalam peristiwa berhentinya wahyu ni? Seperti mana yang ulama mengatakan dalam satu pesanan mereka mengatakan apa? Sekiranya seseorang itu sudah merasai lazatnya hubungan dengan Allah, maka apabila terputusnya hubungan itu, dia jadi tak tentu arah. Faham ke tak? Ada amalan yang maklum duk buat tiap-tiap hari, yang kita duk buat tiap-tiap hari, tiba-tiba Allah uji kita tak boleh buat. Dia berasa apa mana? Contoh mayang duha sehari 2 rakaat misalnya. Tiba-tiba hari tu mana tak tahu duk senak perut apa semua, terkandah duk dalam tandas peluh. Munyalah mah. Contohlah, tak leh mayanglah cerita dia. Apa rasa hari tu? Dia rasa tak puas, dia rasa nak sedih, tak sedih, dia rasa macam satu peluang yang besar Allah Ta'ala bagi tapi dia tak boleh nak buat hari tu. Sebagai contohlah, bagaimana mereka yang memang dah rasa sedap dah, nikmat dah beribadah kepada Allah, tiba-tiba Allah tarik nikmat tu tak boleh ibadah. Dia rasa tak tentu, dia rasa tak tentu arah. Seolah-olah dia sedang putus cinta dengan orang yang dia cinta. Dia rindu kat orang tu. Tiba-tiba kawan tu dia call tak angkat-angkat. Pi mana ni bini aku ni, pi kursus jumpa laki lain bah. Contoh gitulah. Telefon sehari tak angkat-angkat, dia tak tahuan ni, kata pi mana ni, buat video call tak jawab, hantar tweet dalam Twitter pun tak nguek balik. Dia tweet dah tapi tak nguek balik bini dia. Dia like gambar bini dalam Instagram, bini nak balas kilogram pun dak. Allahu Akbar. Naik kereta sampai Penin. Naik kereta sampai Penin, dia kata Allahu Rabbi. Lah kali tengah malam bini balas balik, minta maaf abang, handphone tersilent. Allah lega. Dia ingat apa dia lah kata. Syok lah malung. Malung syok dah laki mesej kita. Maklum dia tak mau nak abang apa ni. Suami kita pernah tak nak mesej saja-saja dia hantar I love you. Bisa? Suami kami jenis tak lah mesej, dia habaq tu dia dapat I love you. Kalau betul kemas. Kalau betul kira kemas tu. Dia jarang-jarang gitulah. Jadi malu empak hang tepa tu I love you tak malu ke orang. Tak apalah bini dia. Kan? Bukan bini orang. Macam orang duk kalut dengan Mira Filzah tu dah. Kalut lah Mira Filzah menikah lah, lepas lah, tak boleh kat kami. La ilaha illallah. Bini orang kan Mira Filzah tu dah menikah sah dah kan. Duk kalut apa? Bini orang haram kali ambil pun. Tak boleh ambil. Pasal apa? Pasal dia duk geram kat Mira Filzah, bini dia tak bagi menikah lain. Lepas tu duk kalut dengan bini orang. La ilaha illallah. Ustaz buat darah aku tu. Mangkaknya ustaz. Ustaz tak sedar diri. Menikah bini duk ada dah, kalut dengan bini orang dah pelik sungguh. Boleh tak kata belum? Boleh tak kata no? Ni katanya Mira Filzah apa sudah bersedia menjadi ibu, kalut juga. Lah bini orang nak jadi mak lantak pergi kat dia lah. Hak kita duk komen dah dia nak jadi mak dah, Allah melepas. Hang nak melepas datang apa ni serta ni? Ni orang kita ni memang patut pun COVID-19 mai. Betul tak belum? Betul tak? Bala hak duk mai ni kadang-kadang hak kita duk buat lah. Hak orang duk buat maksiat tu, hak tu tahu dah. Hak duk zina, minum arak, hak rasuah, hak muhung orang tu duk tahu dah hak tu. Tapi hak kita duk buat ni. Hak saya duk buat, hak kita duk buat ni dalam rumah kita lah. Terutamanya hak dalam rumah kita tu ada tak benda hak tak kena? Barangkali ada. Barangkali hak duk mai tu pun asbab salah satu kita antaranya. Mana nak tahu? Nampak? Maka kena saling muhasabah. Duk kalut bini orang, duk kalut kata peraik la ilaha illallah. Anu abang boci ke apa hak meninggal tu. Hak duk nak turun tangga mahkamah tu, adik dia tu putih dengan apa? Kak dia Nur Hidayah kan? Nur Hidayah. Hak duk komen ni siapa dia peguam kawan tu. Siapa dia peguam mengikut saya lah patak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni orang kita tak ada kerja. Tak ada kerja. Baik sambung lagi.
Dan justru itu tidak berapa lama kemudian wahyu pun turun semula, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dia ni maklum ulama hadis yang diberi gelaran Amirul Mukminin fil hadis, ketua orang beriman dalam hadis Nabi. Makna dia segala masalah berkenaan dengan hadis, daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar, duduk dalam kepala Imam Bukhari belakang. Nah, umur dia 10 tahun, hafal hadis 70,000. Tak banyak mana. 70,000 hadis, umur berapa tahun? 10 tahun. Zaman Al-Imam Al-Bukhari kalau hafal Quran ni kira benda leceh. Bukan leceh apa. Zaman Al-Imam Al-Bukhari kalau boleh hafal Quran, budak-budak ni kira benda biasa saja. Bagi kita lah ni, budak boleh baca muqaddam biasa. Tapi kalau anak kita, cucu kita, kawan kita punya anak, umur darjah 3, darjah 4, boleh hafal Quran 10 juzuk pun, melenang yang mata mak dia pun. Pasal apa? Nak cari macam tu zaman lah, payah. Lam yakunil pun kadang-kadang kodak pergi kot lain. Ni antara surah yang orang jarang nak bawa, termasuk saya. Lam yakunil ladzi wattini wazaitun. Sekali wattin dia pergi tutup dengan surah Al-As pun jadi juga. Pasal nak lebih kurang ayat dia. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hak baca wal 'as. Hak pi tutup watin. Ni pun satu pasal apa? Pasal apa? Ni mukjizat. Betul tak? Qul ya ayyuhal kafirun. Ni duk pusing-pusing pimai duk pikir kasut duk tamana, satgi pau habis ko. Dia kena tak jumpa. Duk cari lakum dinukum tu tak jumpa-jumpa. Inna a'tayna tu kira syafaat paling besar lah siapa boleh hafal tu. Kalau boleh hat tu ni juga di antara apa? Di antara mukjizat karamah Allah bagi kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hafal hadis tak banyak maklum. Al-Imam Al-Bukhari hafal hadis tak banyak, ada kata lebih kurang 600,000 hadis Nabi SAW. 600,000 tu hadis saja beserta sanad dan matan. Quran telah dah. Quran 6,000 lebih ayat duduk dalam dada tu lekat siap dah tu. Hadis pula tabuh kat atas hari. Kelir tunggu. Lepas tu ilmu hadis yang lain, ilmu bahasa, ilmu tafsir Quran, hak nun lain pula no. Hak hadis dia hafal saja 600,000. Mengambil masa untuk menyiapkan Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Berapa tahun? 16 tahun. Ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ni riwayat daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Jabir bin Abdullah ni sahabat Nabi. Ayah dia Abdullah dan dia anak Jabir. Dua-dua ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah ni ayah dia syahid dalam perang. Antara perang Uhud dengan perang Badar, antara dua tu lah. Lupa lah saya pun. Satu hari dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya nak tanya bagaimana keadaan bapa saya, dia mati syahid, apa yang pak saya boleh lah ni. Dia nak tanya betul-betul ni. Pak saya mati syahid ni boleh apa? Lebih kurang itulah kalau bahasa kasarnya. Maka Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kata cerita pada Jabir bin Abdullah, wahai Jabir, ketahuilah ayah kamu mendapat nikmat daripada Allah dan ayah kamu duk minta ke Allah kalau boleh nak bagi hidup semula atas muka bumi. Nak habaq kat kawan-kawan, sahabat-sahabat yang tak mati syahid ni, biar mereka mati lagu dia juga. Pasal apa? Dia duk rasa dah dapat dah. Dah dapat dah. Sopa kita lah buat bisnes ke apa ke, MLM ke. Kita dah dapat koordinator. Kemah berapa angka? Kira tak ada angka, tinggal angka saja ya. Banyak tunggu ni. Dia punya bulanan dia 30,000 pendapatan. Contoh. Kita dah duk tang tu dah. Orang hak duk tak nampak orang ni, kita nak buat apa? Hang buatlah pasal apa? Kita dah dapat dah benda tu. Kita ni bukan saya lah, contoh lah. Kan?
kita dah boleh dah. Kita duk gasak hang buat. Itu hak dunia lah. Ni dia dapat hak akhirat yang kekal selama-lamanya, yang tak ada bandingan dengan hak dunia ni. Dia kata Rasulullah habaq kat dia ni, ayah hang duk minta ke Allah Ta'ala, dia nak patah balik, nak habaq kat kawan-kawan dia hak lain, hampa pun kena mati juga macam aku mati, kena mati syahid juga, pasal aku rasa dah. Maka ayat ini diterangkan pula oleh Nabi SAW dalam satu ayat, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka mendapat rezeki, yakni nikmat daripada Allah, sedangkan kamu tidak merasai, kamu tak tahu hak depa rasa. Ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang kedua, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu lepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pernah cerita dah ni. Ya, dia jumpa seorang sahabat di Madinah. Laki ni, sahabat ni kata, wahai Jabir, ada seorang kawan kita, dia duduk di Syam no. Dia ada hafal satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku rasa hang tak apa, tak nak dengar lagi hadis ni. Maka kata Jabir, dalam riwayat tersebut mengatakan bahawa lepas dari aku dengar kawan ni bagi tahu ada seorang lelaki, ada seorang sahabat yang hafal satu hadis Nabi yang aku pun tak nak dengar, fashtaraitu ba'ira, aku beli seekor haiwan tunggangan. Beli terus. Beli terus. Maknanya apa? Bertepatan dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu takkan dapat ilmu dengan mudah melainkan illa bisittatin, dengan 6 perkara, antaranya wabulghatin, kena ada duit. Jabir bin Abdullah barangkali dia ada duit, dia beli terus. Senang. Dia beli ba'ira, seekor haiwan tunggangan. Barangkali unta, barangkali keldai, barangkali kuda. RZ tak ada, X50 pun tak ada lagi waktu tu. Ni orang duk gila Proton X 50 tu. Oh, dia mah hantar warna ni. Oh, kita pun gaya tu. Nah, tapi nak kena jual pau lagi banyak lagi. Kita. Lagi apa dia buat tu? Akhirnya Jabir bin Abdullah dia pun terus mulakan perjalanan dia. Dia kata fashadattu fi rahli, dan aku pun memulakan perjalanan aku yang susah, yang payah, yang jauh, berhadapan dengan tak tahu apa benda lagi nu, tak nak sampai di Syam noh. Bila mana dia sampai di Syam, maklum berapa lama perjalanan? 1 bulan perjalanan. Pi saja 1 bulan. Kita main surah tak sampai 1 bulan. Tak ada pulih minyak naik takut, tak ada takut naik ni. Siap sampai siap dah. Bak sungguh kita semalam. Jabir sebulan. Faqultu lil bawwab, dan bila sampai di sana aku jumpa seorang Pak Gad. Al bawwab hak jaga pintu. Faqultu lil bawwab, aku kata kepada Pak Gad hak jaga rumah sahabat ni, bagi tahu kat tuan hang, kata duk depan pagar rumah dia lah ni Jabir daripada Madinah Al Munawwarah. Laki ni pun masuk pergi rumah, dia kata, bos, di luar tu ada satu orang lelaki nama dia Jabir, katanya mai daripada Madinah Al-Munawwarah. Maka kata sahabat lelaki, sahabat ni, tuan rumah ni kata apa? Ibnu Abdullah, adakah dia tu anak Abdullah, yakni Jabir bin Abdullah? Kata Pak Gad ni, kata, yes bos. Dia kata, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lepas tu dia kata, panggil dia masuk mai. Maka bila mana dipanggil masuk ketika itu, kata Jabir radhiyallahu anhu, sami'atu, aku dengar bahawasanya kamu ada hafal satu hadis Nabi. Betul kata betul? Kata lelaki ini, dia aku hafal satu hadis Nabi. Fa khashitu an amuta aw tamuta qabla sami'tu. Dia kata aku saha mai daripada Madinah sebulan perjalanan, naik haiwan kenderaan tunggangan yang jauh, sebulan perjalanan mai sini semata-mata nak ambil hadis daripada hang. Sebab apa? Aku takut aku mati ataupun hang dulu mati pada aku. Kalau aku mati pun rugi, hang mati pun rugi juga. Pasal aku mati, aku tak boleh dengar hadis. Hang mati, aku pun tak boleh ambil hadis pada hang. Kira dua-dua aku rugi cerita dia. Lah ni hang sebut ke hadis apa yang hang dengar pada Nabi. Maka dia pun baca. Dia pun hafal, selesai hafal, ma'assalamah wa ila liqa, terbang balik
mai Madinah Al-Munawwarah on the spot 1 bulan pula perjalanan semata-mata satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kerja siapa ni? Kerja Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara dari langit dan aku mengangkat kepala ke arahnya, yakni ke arah langit. Tiba-tiba ternampak rupa malaikat yang pernah datang kepada aku semasa di Gua Hira. Gua Hira ni lebih kurang 2 orang yang boleh duduk. No, yang terbaru ni dia dah padam semua dah. Tang dia punya batu-batu tu kan dah padam jadi batu biasa dah. Nah, jadi kosong balik dah. Nah, tu Gua Hira di atas tu. Dahulu duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Tadi tuan-tuan tanya dak ni kursi apa ni duduk atas langit dan bumi ni? Wallahu a'lam. Nak kena rujuk balik supaya tak lari makna dia. Pasal hari ni orang duk tafsir ikut suka. Jadi hak kita tak tahu, tak tahu sudahlah daripada orang duk sesat dari hak kita bercakap. Nah, ada ustaz kata Allah ada tangan. Apa pula dah pening kepala kita. Dalil dia kata dalil ada Quran. Yadullaha fawqa aidihim. Tangan Allah Ta'ala atas tangan-tangan mereka. Oh, pening lalak orang. Allah ada tangan. Siapa kata Allah tak ada tangan? Tak boleh. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama macam makhluk. Nah, dia kata tu hadis mengatakan Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam dengan tangan dia sendiri. Oh, berat nanang pula. Dia kata tu Allah cipta Nabi Adam dengan tangan dia. Kan sebut tangan kan gitu. Takkan tak tangan kot. Jadi di situ ulama kata bukan tangan hak kita dah faham ni. Itu dia panggil atas jalan majaz, atas jalan kiasan, bukan atas jalan hakiki, hakikat tangan. Faham oleh yang tu. Alangkah takut dan gerun aku melihatnya. Lantas aku terus pulang. Takut tang ni bukan makna Jibril alaihi salam mai kat Nabi rupa bengih dah. Nak abang kata Nabi SAW tak pernah jumpa malaikat Jibril duduk di atas tu besar pula, tak pernah nampak. Lalu aku terus pulang. Kemudian berkata, selimutkanlah daku, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Setelah itu turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala secara berterusan. Surah Al-Hajr ayat 94. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pada bulan depan insya-Allah, pada nombor 4. Pada nombor 4 insya-Allah. Ni di awal-awal ni tuan-tuan, dia apa orang panggil cerita jalan juk sikit, nanti dia akan main cerita hak syok-syok, main hak tang perang, no? Dan tajuk kitab kita ni, dia akan ada bakal tu, dia akan buat sinopsis, ringkasan, mulakhas, pelajaran ataupun iktibar daripada setiap tajuk tu. Dia akan bubuh bagi kita supaya kita dapat ambil faham daripada apa yang disebutkan insya-Allah. Jadi kita jumpa bulan depan. Yang baik itu daripada Allah, yang terkurang terkasar itu mohon ampun dan maaf. Panjang umur, kita jumpa lagi. Jadi di luar tu saya buat main pau. Dah abang pau umur. Nah, RM1.8 malum. Hak tu antara cara kita nak membeli sambil menderma untuk ma'had kita. Untuk ma'had kita. Jadi setiap bulan kita punya maintenance kita, setiap bulan maklum paling minima yang perlu kita ada 50,000. Minima tu 50,000. Tu tak termasuk main ribut taufan apa gitu. Tu hak biasa-biasa lah. Bayar gaji guru, bayar tukang kebun, bayar tukang masak, bil api dan sebagainya. Sebulan 50,000. Jadi itu di antara usaha kecil kita buat, kita jual pau. Dan insya-Allah dalam perancangan kita nak buka apa halal mat.
Halal mak semua barang-barang Muslim kita akan himpun di satu tempat. Di ma'had kita kita akan buka halal mak. Jadi setiap pembelian tu akan masuk terus ke dalam tabung kebajikan ataupun tabung ekonomi Ma'had Ad-Da'wah Al-Islamiyah, insya-Allah. Jadi ada di luar ada 4 jenis kot. Setiap jenis 10-10 ya saya buat main. Boleh ambil dan bayar, jangan ambil balik gitu ya. Ambil balik gitu letih, penat. Satu RM8 ada 10 biji. Ada 10 biji balik pi rebus dengan balong. Bukan rebus, kukuh. Pi rebus pula lagi jadi mi, jadi lembek gitu ya. Boleh dapatkan di luar sana insya-Allah. Dan yang kedua, pendaftaran pengambilan pelajar untuk sesi 2021 telah pun dibuka. 30 orang sahaja yang kita ambil. Pengambilan 2 tahun sekali. Pengambilan 2 tahun sekali dan balik cuti 3 bulan sekali. Tahun ni sebulan sekali. Tahun depan start 3 bulan sekali baru boleh balik. Jadi tempoh pengajian dia 4 tahun. Yang lelaki lah ni, tempoh pengajian 4 tahun. 3 tahun pertama tahfiz Al-Quran. Akan tumpu kepada tahfiz Al-Quran dan beberapa ilmu subjek-subjek yang teras. Tauhid, tajwid, fiqh itu yang teras. Tahun yang keempat dia akan terkhusus dalam kitab. Pembacaan kitab. Pembacaan kitab ada 5 jenis kitab yang kita akan baca. Yang pertama tauhid. Tauhid kita akan baca kitab Aqidatul Awam. Yang kedua fiqh, kitab Safinatun Najah. Yang ketiga sirah, kita akan baca Khulasah Nurul Yaqin, ringkasan daripada sirah lah Nurul Yaqin. Yang keempat akan mengaji hadis Arba'in An-Nawawiyah beserta dengan syarah. Yang kelima ilmu tafsir, pengandalan ilmu tafsir dan tafsir maudhu'i, tafsir ayat Quran mengikut bab tajuk. Ayat ni cerita pasal arak, ayat ni cerita pasal zina dan dia punya secara spesifik hukum dan sebagainya. Jadi ada yang keenam an-nahwu was-sarf, mengaji ilmu nahwu, ilmu sarf, kaedah bahasa Arab. Semua ada 6 pengajian kitab. Dan insya-Allah kita akan cuba khatam ke semua kitab dalam tempoh 1 tahun. Jadi pengajian mereka bermula daripada pagi, 5 pagi bangun, mangkit mayang tahajud kejut habis orang, lepas tu mayang subuh, lepas tu sehinggalah sampai jam 10.30 malam. Jam 10.30 malam. Hanya rehat selepas zuhur saja lebih kurang sejam, dan petang lepas asar, dan seterusnya lepas maghrib kelas hafazan Quran. Selepas Isya akan diteruskan dengan bacaan kitab. Sejam setengah kelas kitab, sejam setengah. Jadi perlukan kepada pengorbanan, perlukan kepada kesungguhan, perlukan kepada dorongan ibu dan juga ayah. Maka insya-Allah anak-anak kita, siapa-siapa pula yang mengaji akan mendapat hasil yang baik dan akan terus membantu masyarakat di tempat-tempat masing-masing insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.